Nabi SAW suka menanyakan para sahabatnya mengenai amal kebajikan yang mereka telah lakukan. Dan Nabi SAW juga suka mendengar jawapannya agar didengar oleh sahabat yang lain dan menjadikan seakan pengajaran dan dorongan buat mereka. Seperti kebiasaannya, setelah solat subuh, Baginda SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang berpuasa pada pagi ini? Maka Sayyidina Umar yang selalu suka mendahulukan jawapannya berkata, wahai Rasulullah, bila aku tidur malam tadi, aku tidak ingat hendak berpuasa pada keesokan hari, jadi aku tidak berpuasa pada hari ini. Lalu berkata pula Abu Bakar radhiyallahu an, wahai Rasulullah, aku tidur pada malam tadi dan aku sudah berniat hendak berpuasa pada keesokan hari, lalu aku berpuasalah pada hari ini. Dalam kejadian yang lain pula, Baginda SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapakah di antara kamu yang pergi menziarahi temannya yang sedang sakit pada hari ini? Lalu Umar menjawab, wahai Rasulullah SAW, kita baru sahaja selesai solat dan belum keluar lagi. Bagaimana boleh kita pergi menziarahi orang yang sakit? Maka Abu Bakar pula menjawab, wahai Rasulullah, aku diberitahu orang bahawa saudaraku Abdul Rahman bin Auf sedang sakit dan berat sakitnya. Dan bila aku hendak datang ke masjid tadi, aku singgah sebentar menziarahinya, kemudian aku langsung datang ke masjid. Pernah juga Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, siapakah yang bersedekah pada hari ini? Maka dijawab pula Abu Bakar radhiyallahu an, wahai Rasulullah SAW, aku sedang berjalan ke masjid tadi. Aku telah menemui seorang peminta di jalanan dan kebetulan pula anakku sedang membawa roti di tangannya dan diberikan kepada si peminta itu. Maka dengan serta-merta Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, bergembiralah kamu untuk menduduki syurga. Dengan kelakuan dan sikap yang mulia tersebut, ramai para sahabat cemburu kerana sukar untuk ditandingi dengan kelakuan sahabat yang mulia itu. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an berkenaan Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar selalu yang terhadapan sekali. Demi jiwaku yang ada di kuasa Allah Subhanahu wa taala, kami tidak pernah mendapat peluang untuk mendahului Abu Bakar dalam mana-mana amalan sekalipun. Keutamaan Abu Bakar di mata Rasulullah SAW sangat tinggi sehingga Nabi SAW berkata, aku tidak pernah membicarakan kepada seseorang tentang persoalan agama melainkan ia menolak dan berdolak dalik kepadaku, kecuali putera Abu Kuhafah, yakni Abu Bakar radhiyallahu an. Sesungguhnya tiada suatu pun yang aku bicarakan kepadanya melainkan akan diterimanya dan berpegang teguh kepadanya. Sebab itu juga Baginda SAW memberikan gelaran As-Siddiq, iaitu orang yang membenarkan kerana kepercayaannya yang sangat kuat terhadap Baginda SAW dalam apa jua yang ingin disampaikan. Pada permulaan dakwahnya, dengan budi pekertinya yang baik, dia mula-mula menghubungi teman pilihannya untuk menerangkan ajaran Islam dan mengajak mereka untuk mempercayai dakwah Baginda SAW. Dan mereka inilah merupakan tokoh-tokoh yang utama untuk memperjuangkan agama Islam, dan di antaranya iaitu Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, Sayyidina Talha bin Ubaidillah, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dan lain-lainnya. Beliau bukan sahaja mengajak teman-temannya yang rapat, tetapi juga membantu Nabi SAW dalam dakwahnya. Selain itu juga, beliau gemar membebaskan hamba dengan membayar beberapa sahaja harga mereka. Termasuk juga yang dibebaskan itu adalah Bilal ibn Rabah yang telah diseksa oleh tuannya kerana keislamannya. Dan kesemua hamba itu bebaskan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah tanpa bersyarat, dan beliau lakukan itu kerana Allah Subhanahu wa taala dan kepercayaannya yang kuat terhadap ajaran yang dibawa oleh Baginda SAW. Semakin hari, semakin bertambah kaum muslimin
Dengan itu, semakin risau orang-orang Quraisy kerana ada yang membela baginda sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga Abu Bakar radhiyallahu an, iaitu orang yang mempunyai kedudukan dan terpandang tinggi di sisi kaumnya. Maka dengan ini, tercetuslah perasaan permusuhan dalam hati orang Quraisy terhadap Abu Bakar As-Siddiq kerana semakin mereka merancang untuk menghentikan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, semakin menjadi-jadi dakwah dan sokongan mereka terhadap ajaran tersebut, iaitu ajaran Islam. Dengan ini, Abu Bakar radhiyallahu an dan umat muslimin yang lain pun turut terus diganggu oleh kaum Quraisy pada permulaan dakwah Islam hinggalah mereka berhijrah ke Madinah. Abu Bakar adalah orang yang menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak perilakunya, dan ini jelas kelihatan ketika mana beliau melakukan keputusan berkenaan hal orang-orang Quraisy yang ditawan setelah peperangan Badar. Mari kita dengarkan kejadian tersebut pada episod yang seterusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.